Untuk buat research ni kita ada banyak perbezaan dia lah kan. Ada yang research melibatkan kawasan field, ada yang melibatkan kawasan di makmal. Itu memang perbezaan yang ketara lah. Macam contoh saya sendiri, kajian saya melibatkan dua-dua tempat lah. Ada sedikit di makmal dan ada juga dekat kawasan field lah. Contohnya dekat makmal, saya bawa balik tikus dan saya tengok spesies dia, dan ataupun saya bagi tikus umpan racun tikus kan, saya itu di makmal lah. Dan selepas saya dapat result di makmal, baru kita boleh buat dekat field area. Sebab kena faham, makmal ni kita consider dia sebagai as a control environment. Jadi dalam makmal kita dapat control environment dia, suhu kita dapat kan. Kalau tikus kemungkinan dia tak matilah kan, dia tak dimakan oleh benda lain. Kita makanan pastikan cukup lah kalau dalam makmal. Tetapi kalau dekat field, dekat lapangan, kita tak tahu apa jadi dekat dalam lapangan tu. Kemungkinan ada babi makan tikus, ada musang makan tikus, burung hantu makan tikus, dan mungkin masa tu kemarau, banjir, banyak sangat kita panggil variable, faktor yang dekat dalam lapangan lah. Itu perbezaan ketara antara makmal dengan lapangan. Okey, untuk personally saya memang minat lapangan lah. Sebab bila kita masuk kita dapat tengok, kita dapat feel dia sangat-sangat berbeza. Sebab saya memang tak minat sangat duduk dalam makmal. Tetapi secakap terus terang lah, makmal tikus saya tak samalah macam makmal molekular orang lain kan, yang kena pakai lab coat semua. Kita lebih kepada macam ada sangka-sangka tikus kan. Tetapi kalau you nak feel, you nak pengalaman yang sangat-sangat banyak dan nak tahu apa jadi dekat tempat setempat tu, memang kita kena turun kat lapangan lah. Dan lapangan ni memang perlu, sebab ini adalah kita punya keadaan yang betul. Macam contoh saya buat kajian untuk membantu ladang kan, dari segi cara kawalan tikus kan. Jadi ladang actual dia macam itulah keadaan di lapangan yang betul. Tetapi cabaran yang kita hadapi adalah environment factor lah kan. Hujan, ladang kita kena masuk kemungkinan pakai motor, pakai Hilux kan, 4-wheel, kita tak boleh masuk pakai kereta. Kita tak tahu keadaan ladang tu, ada jalan putus, dan ladang pun risiko-risiko dia ada. Contohnya ada haiwan berbisa kan. Macam ada kes tu, saya memang tengah banci tandan sawit untuk tikus. Kita memang duduk dekat lah dengan pokok kan. Kita duduk dengan pokok, bila saya pusing ke buah yang seterusnya, ada ular kat atas tu. Itu risiko-risikonya. Jadi selepas tu, apa yang kita buat, jangan duduk dekat sangat lah. Sebab kita nampak je buah tu kan dari agak jauh pun. Macam tu lah. Kadang-kadang makmal punya kajian ni dengan lapangan punya kajian memang tak sama lah. Macam contoh kita nak tengok dari segi keracunan kepada tikus kan, kemungkinan ada kajian tu memang kita kena buat dekat makmal saja. Sebab macam kita memang kena follow standard Malaysia lah kan, ataupun SIRIM semua. Memang dia pun dah cakap guideline dia macam tu, yang ni memang kena buat kat makmal. Dan selalunya data lapangan kita panggil data efficacy lah, keberkesanan di lapangan. Untuk di makmal kita panggil keberkesanan dekat makmal. Jadi secara konklusinya, bagi saya kedua-dua kajian di makmal dan juga di lapangan sama penting. Dia ada kepentingan yang tersendirilah kan. Macam saya actual at the end of the day memang ladang yang akan pakai. Jadi memang saya kena buat kajian di lapangan lah. Dan untuk orang lain contoh molekular ke apa, of course dia akan concentrate more on the lab part lah.